the learning outcome of this topic is at the end of the lesson, students should be able to find the inverse of the second and third order matrix. Okay. So, first, sebelum kita belajar macam mana nak buat inverse. Inverse ni adalah songsangan bagi matrix yang diberi. So first kita kena tahu determinant ataupun dia punya penentu dia. So dia punya formula dia, kalaulah kita diberi, sebentar. Kalaulah kita diberi matrix A dengan elemen dia A, B, C, D, kita nak cari dia punya determinant adalah kita kena buat ni palang. Palang untuk matrix A ni maksudnya dia adalah determinant. So kita darab silang A darab dengan D tolak B darab dengan C. Ini formula yang diberi. AB tolak dengan BC. Okay. So contoh kalaulah diberi elemen matrix kita 4, 3, 7, negatif 1, nak cari dia punya determinant dia adalah 4 kena darab dengan negatif 1, tolak dengan 3 tolak dengan 7. Okay. 4 darab negatif 1 tolak 3 darab 7. So awak kira ni sekali harung, awak akan dapat nilai dia negatif 25. Okay. Determinant ni tolong salin dia punya formula dia. Ni formula dia. Determinant. Okay. Determinant kalau tak tulis that A, awak terus tulis yang ni pun tak ada masalah. Ini memang formula dia punya simbol determinant. Okay. Salin dulu formula ni. Sudah? Dah Puan. Okay. Next adalah determinant untuk 3 kali 3. Okay. Determinant untuk 3 kali 3 ni dia complicated sikit. Okay. Sebab mula-mula first kali awak kena pilih the first row. Okay. First row ni tengok kat sini bila kita saya bagi tip. Mula awak tulis first row tu secara berasingan dia punya elemen dia A11, awak tulis sini A11. Lepas tu A12, awak jarakkan tulis A12. Lepas tu A13, jarakkan juga letak A13. Next adalah kat sini dia punya simbol dia adalah positif, negatif, positif. So letak di hadapan yang elemen kita tadi ni positif, negatif dan positif. Okay, awak tengok ni simbol dia. So saya ulang, first step kita adalah mula-mula tulis yang first row ni secara jarak, iaitu A11, A12, A13 ni letak jarak. Okay, next, macam ni kita nak tentukan apa elemen yang perlu kita darab kat sini. Tengok kalau saya pilih A11 ni tadi. Now, bila saya pilih A11 berada pada first row dengan first column kan. Jadi siapa yang tinggal? Yang tinggal adalah A22, A23, A32 dan A33. Jadi letakkan dalam determinant dekat sebelah A11. Faham konsep ni? Faham Puan. Ulang balik Puan. Okay, mula-mula saya ulang Kan awak pilih. Kita apa-apa pun kita kena pilih dekat first row. Okay, so kita pilih yang A11 ni kan. Betul. A11
keluar A11. So A11 ni berada pada first row dan first column. Siapa yang tinggal? Ni yang tak ada, yang dekat oren, yang tak ada oren ni. A22, A23, A32 dan A33 kan. Letak dia kat dalam determinant sebelah dekat A11. Dapat? Dapat. Dapat Puan. Okay. Next adalah kita kena pilih A12 kan. A12 ni kena letak negatif kat depan dia. Awak letaklah simbol negatif. Lepas tu awak pilih A12. Now A12 dekat first row, dekat second column. So siapa yang tinggal? Yang tak kena pada garisan tu. A21, A23, A31, A33. Awak tulis ni A21, A23, A31, A33. Dapat? Dapat Puan. Ambil dia punya row dengan dia punya Ya. column. Kan? Betul. Ambil basi yang tak kena pada garisan row dengan kolom dia. Sebab bila kita dah pilih elemen ni, contoh kita pilih elemen yang kedua ni kan, kita kan pilih A12. Kan kita pilih A12. Okay. A12 dah duduk dekat luar. Tapi yang tak kena pada garisan tu siapa? A21, A23, A31, A33. Letak dekat sebelah dia. Tapi dalam simbol determinan. Bila simbol determinan, maksudnya kita kena darab silang macam yang saya ajar tadi. Boleh? Boleh Puan. Okay, fahamkan konsep ni dulu. Sebab nanti kan bila masuk soalan awak tak boleh jawab. Okay, next adalah kita pilih A31 kan. So A31 letak dekat luar. A31 ni tutup dekat dia punya row dengan kolom dia. Yang tinggal adalah A21, A22, A31, A32. Kita kena letak dekat sebelah dalam determinant. Okay. Kalau awak tak berapa nak faham, salin dulu yang ni. Semua salin. Okay, saya bagi masa untuk salin. Sudah? Sekejap Puan Sudah? Okay Puan. Dengar tak suara saya? Bateri headphone saya dah mati. So dengar tak suara saya? Dengar Puan. Alhamdulillah. Okay, next adalah kita pergi kepada example. Sekarang ni kan kita kena pilih diberi matriks A sama dengan negatif 1, 2, 3, 0, 5, negatif 5, negatif 3, 2, 8. Kita pilih the first row kan. So bila kita pilih the first row, kita akan letak yang negatif 1 ni dekat bahagian luar, negatif 1. So siapa yang tinggal? 5, negatif 5, 2, 8. Okay. So awak letaklah dalam determinant ni 5, negatif 5, 2, 8. Next kita pilih dekat yang kedua. Okay, iaitu 2. Okay, letaklah 2 tu dekat luar. Tapi kenapa 2 ni negatif? Sebab bila kita pilih dia punya elemen, yang ini positif, negatif, positif. Jadi kena letak negatif di luar kena darabkan negatif tu dengan elemen 2 ni. Okay. So siapa yang tinggal kat sini? 0, negatif 5, negatif 3, 8. So letak sini 0, negatif 5, negatif 3, 8. Okay, dapat?
Next adalah kita pilih yang 3 pula. So letak 3 positif. So positif 3, 0, 5, negatif 3, 2. So bila kita dah buat macam ni, apa maksudnya? Maksudnya kita kena darab. Negatif 1 ni biar dia dekat luar. Lepas tu 5 kena darab dengan 8. Tolak negatif 5 kena darab dengan 2. 5 darab 8 tolak negatif 5 darab dengan 2. Kenapa tolak? Sebab memang formula dia untuk determinan 2 kali 2. Ada 2 row elemen, 2 row kolom. Dia punya formula adalah AD tolak BC. Ingat balik AD tolak BC. So kita sambung kat sini negatif 2. Darabkan 0 darab 8 tolak negatif 5 darab negatif 3. Tambah 3 darab dengan 0 darab 2 tolak 5 darab negatif 3. Kita nampak macam complicated sangat benda ni kan. Untuk awak elak daripada buat salah, awak buat macam ni je. Kat sini awak letak negatif 1 darab 5 darab 8 terus dapatkan dalam kalkulator. 40 betul. So 40. Lepas tu tolak ni memang operasi dia tolak. Next, negatif 5 darab dengan 2. So negatif 5 darab 2 dapat negatif 10. So bila kita kira kat sini 40 negatif-negatif positif kan. So dapat 50. So 50 darab negatif 1 dapat negatif 50. Ini baru first part. Second part awak kira lah. Negatif 2 darabkan dengan 0 darab 8 dapat 0. Tolak memang operasi dia tolak. So negatif 5 darab negatif 3 dapat 15. So kita kira kat dalam kurungan ni dapat negatif 15 darab negatif 2 dapat positif 30. Yang ketiga pula. Positif 3 darab dengan 0 darab 2 dapat 0. Tolak memang tolak. Lepas tu 5 darab negatif 3 dapat negatif 15. So negatif-negatif positif. So positif 15 darab dengan 3 dapat positif 45. Lepas tu awak kira je lah yang ni. Kira yang baris ni. Kalau nampak complicated sangat boleh buat macam yang saya tunjuk ni. So jawapan dia betul negatif 50 tambah 30 tambah 45. Jawapan dia adalah 25. Maksudnya untuk matriks A kalau kita kira dia punya determinan dapat 25. Dapat? Dapat puan. Guys, Dapat. kenapa Ikram tutup kamera? Di dalam tanda. Untuk example 2, macam tadi saya cakap, kita pilih 4, 1, negatif 5. 4, 1, negatif 5, letak dekat luar. Lepas tu ini positif, negatif, positif kan? Dan kita masukkan determinan B. 4, kalau kita pilih 4 yang tinggal adalah 2037. Letak kat sini 2037. Lepas tu tolak 1 tambah. Kenapa jadi tolak walaupun saya cakap tambah? Sebab tambah positif darab negatif akan jadi negatif. Dia sebenarnya kat sini tambah negatif 5. Next, kita akan dapat bila kita kira. Atau pulang pada awal nak ikut macam yang slide ataupun cara yang saya tunjuk tadi. Kita akan dapat jawapan kita 132. Yang ni nanti awak boleh buat balik, check jawapan. Dapat tak 132? So, next. Bila kita dah tahu kita punya determinan, kita nak cari inverse. Dia punya formula dia adalah yang ini.
Okay, iaitu A inverse, okay, A kuasa negatif 1. Itu maksudnya inverse. Sama dengan 1 per determinant A darab dengan D negatif D negatif C A. Tolong salin dulu soalan ni. Sorry, formula ni tolong salin dulu. Dah? Okey Puan. Okay. Kita tengok macam mana nak selesaikan ni. Okay, sorry. Apa maksud determinant? Ingat balik determinant adalah AD tolak BC. Okay, dia dah bagi tips kat sini. Macam mana kita nak ingatkan formula ni adalah kita tukar dia punya kedudukan A dengan D ni, kita tukar. Lepas tu kita negatifkan B dan negatifkan C. Itu cara nak ingat. Tapi dalam peringkat awak formula ni akan diberi. Cuma yang kat sebelah kanan ni tak adalah sebab awak perlu tahu yang sebenarnya determinant tu adalah AD tolak BC. Okay. So kita tengok macam mana cara nak selesaikan. So katalah diberi matrix M negatif 2, 2, 5, negatif 4. Okay, ini formula dia. Kalau saya tak nak macam ni terus. Nanti saya akan salah dia punya step. Jadi mula-mula saya akan kira dulu siap-siap determinant M ni apa. Tahu determinant adalah negatif 2 dengan negatif 4 dapat positif 8 kan. Okay. Tolak sebab memang operasi dia tolak. 2 darab dengan 5 dapat 10. So determinant M akan dapat negatif 2. Okay. Kenapa tak nak buat macam ni? Kalau buat macam ni kita akan serabut kan, tulis banyak-banyak satu tempat. So buat step by step dulu. Determinant M sama dengan negatif 2. Lepas tu baru kita darabkan dengan songsangan ni. DA, negatif B, negatif C. So cara dia adalah M inverse sama dengan, kita dah kira kan tadi determinant 1 per negatif 2. Okay. Darabkan dengan, kan yang daripada matrix yang awal ni kita tukar kedudukan ni kan. So kini akan jadi negatif 4. Sini akan jadi negatif 2. Lepas tu kita negatifkan elemen yang B dengan C ni. So kat sini akan jadi negatif 2, negatif 5. Okay, so bila kita darabkan, maksudnya 1 per negatif 2 ni perlu didarabkan dengan setiap elemen kat dalam. So bila kita darabkan dengan yang kat dalam, ni negatif setengah ni darab dengan setiap elemen kat dalam, kita akan dapat 2. Okay, negatif setengah darab negatif 4 akan dapat 2. Negatif setengah darab negatif 2 akan dapat 1. Negatif setengah darab dengan negatif 5 akan dapat 5 per 2. Negatif setengah darab negatif 2 akan dapat 1. Okay, cuba buat soalan ni dulu sebelum saya selesaikan. Okey Puan. Kira siap? Belum Puan. Cari determinant N dulu. Determinant N adalah AD tolak dengan BC.
Dah cari determinant baru masukkan dalam formula N inverse sama dengan 1 per determinant N darab dengan D A negatif B negatif C. Dah? Sudah? Sikit Iban. Dapat 6 negatif 1. Satu determinant. Kenapa Yana? Tudung tak elok. Dapat negatif 6. Ilham ada tak? Ini Ilham ke letak je muka ni? Ada. Okey. Rakin asyik keluar masuk ada tak Rakin? Oh, Rakin Line. tak ada. Okay guys, tengok jawapan dia dapat betul N dia dapat negatif 6. Okay, so negatif 6 ni awak kena darab dengan D, negatif B, negatif CA. So awak terbalikkan 4 dengan negatif 3 ni naik ke atas. Okay, 4 turun bawah. Lepas tu negatifkan 6 dan negatifkan negatif 1. Bila negatif 1 kita akan jadi positif 1. Next, negatif 1/6 ni darab dengan setiap elemen dekat dalam. Awak dah belajar kan darab elemen dengan Pemfatin? So sepatutnya kita akan dapat dalam bentuk pecahan setengah 1, negatif 1/6, negatif 2/3. Dapat? Dapat Puan. Okey. Okay, untuk inverse 3 kali 3. Yang ni tolong dengar elok-elok sebab inverse 3 kali 3 ni panjang jalan dia. So, ini adalah formula dia. Okay, formula untuk 3 kali 3 adalah A inverse sama dengan 1 per determinant A adjoint A. Apa itu adjoint? Adjoint ni adalah matrix C transpose. Okay, salin dua benda ni dulu. Okay. Ilham memang tak boleh buka kamera ke Ilham? Boleh Bang, boleh. Sekejap. Saya takut line sangkut-sangkut lah. Oh, kalau buka kamera line sangkut-sangkut Nanti delay Bang. Okey, tak apalah. Fitri ada tak? Ada Puan. Oh, tak ada kamera Fitri. Sekejap. Saya tengah makan sebenarnya. Ya Rabbana. Sorry Puan. Okey. dah salin. Dah, Puan. Next adalah macam mana cara nak jawab soalan ni? Okay, saya terus pergi kepada example supaya awak lebih faham. First sekali ingat balik macam mana kita nak cari determinant. Sebab apa-apa tak kisahlah matrix 2 kali 2 ke 3 kali 3.
First kita kena cari determinant. So determinant macam saya ajar tadi, kita ambil dekat first row, lepas tu sini positif, negatif, positif kan. Lepas tu hasil yang macam contoh kalau kita pilih 2, dia punya yang tinggal adalah 0421, betul? So kita tulislah dalam bentuk macam ni, 2 darab 0421. Lepas tu tadi kita pilih 3 kan, tapi kita kena letak simbol negatif dekat depan 3 tu. So negatif 3 dapat negatif 5, 4, 0, 2. Kenapa? Sebab bila kita tutup row dengan kolom itu yang tinggal. Next adalah positif 0 darab dengan negatif 5, 0, 0, 2. So kat sini bila kita kira sekali harung kita akan dapat determinan kita adalah negatif 1. So bila dah dapat determinan kita nak cari cofactor. Okay, yang ini tolong tengok betul-betul. Bila kita pilih cofactor, cara dia macam determinan tapi bukan. Sebab kita ambil dia satu-satu. Contoh, ini kedudukan C11 kan. Ini kedudukan elemen yang pertama. Kita tulis dia sebagai C11. So bila kita tutup dekat first row dengan first column, yang tinggal adalah 0421. Kita tak tulis nombor kat depan dia, kita buat dia secara berasingan. So yang ini kalau kita kira, kita akan dapat negatif 8 sebab 0 darab 1 dapat 0. Tolak memang tolak, 4 darab dengan 2 dapat 8. So itu yang jadi negatif 8. Next, kita pilih dekat elemen yang kedua. Ini elemen yang kedua, dia berada dekat first row, second column. Jadi kita tulis kat sini C12, lepas tu ingat tak tadi saya cakap positif, negatif, positif. Okay, so kena letak negatif tau dekat luar. Okay, kalau awak tengok macam macam determinant tapi bukan sebab kita buat secara berasingan. Maksudnya bila kita dah pilih elemen tu, dia kita pilih, kira ikut kedudukan. So kat yang ketiga, okay, contoh yang ketiga kita dah pilih kosong kan. Okay, jangan letak kosong kat sini. Just letak siapa yang tak ada kat dalam row dengan kolom kita. Iaitu negatif 5, 0, 0, 2. Okay, so dah habis dekat first row. Kita pergi dekat second row pula. Second row kita pilih negatif 5 kan. Okay, so tadi kalau kat sini positif, negatif, positif. Yang ini akan bertukar. Dia akan jadi negatif, positif, negatif. So bila kita letak, okay, kita letak negatif. Lepas tu siapa yang tinggal? Yang 3, 0, 2, 1. So sini kita akan letak 3, 0, 2, 1. Okay. Next kita pergi dekat yang kedua pula. C22. C22 ni yang tinggal adalah 2, 0, 0, 1. Kat sini operasi dia adalah positif. Okay. Dan yang ketiga. Okay. Kita pilih ni. Kita akan tinggal 2, 3, 0, 2. Tapi kena letak negatif. Okay, so dia akan, kalau dia punya simbol ni, dia akan bersilang. Tengok positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. So yang kat bawah sepatutnya positif, negatif, positif. Okay, dia follow macam orang yang pertama. So ini jawapan dia. Okay. So setiap elemen ni negatif 8, 5, negatif 10, negatif 3, 2, negatif 4, 12, negatif 8 dan negatif 15 akan jadi satu matriks. Kita namakan matriks tu sebagai matriks C ataupun matriks cofactor. So kita tulis yang matriks C ni dengan setiap elemen ni. Ikutlah susunan. That's why kalau kira pun kita susun macam ni. C11, C12, C13. Kan? Sebab ada 3 kolom. Okay, kita pergi kat row 2, C21, C22, C23. Sama. Ya, ikut kedudukan supaya senang kita nak transfer ke dalam matriks cofactor kita. So, kita letak kat sini, jawapan dia negatif 8. Okay, 5, negatif 10. Okay, kat sini negatif 3, 2, negatif 4.
Next, 12. Negatif 8, 15. Okay, ini kita namakan sebagai matrix cofactor. Kalau ingat balik dalam formula tadi, cofactor tu mesti transpose. Ingat balik kalau transpose bermaksud row kena tukar kepada column. So kat sini, ini yang saya dah tulis tadi yang saya dah tulis kat depan tadi. Okay, kita kena buat cofactor, okay, cofactor transpose. Okay, cofactor transpose tu maksudnya row tu kena tukar kepada column. Jadi negatif 8, 5, negatif 10 ni daripada row kita kena tukar dia kepada column. Okay. So bila kita tukar kepada column, susunlah first row akan jadi first column, second row akan jadi second column, third row akan jadi third column. Dan kita masukkan dalam formula. Ini formula yang diberi tadi. Negatif 1 sama dengan 1 per determinant adjoint A. Adjoint A ni sebenarnya adalah matrix cofactor transpose. Okay, ini matrix cofactor tadi yang kita dah kira setiap elemen tu kan. Okay, next. Ingat balik yang ni kena darab dengan setiap elemen dekat dalam. Darab dengan setiap elemen kat dalam. So, 1 per negatif 1 akan dapat negatif 1. Maksudnya, negatif 1 darab dengan setiap elemen ni kita akan dapat 8, 3, negatif 12, negatif 5, negatif 2, 8, 10, 4, negatif 15. Okay? So, itu cara dia. Jangan risau kalau awak tak berapa nak nampak ataupun faham benda ni. Nanti awak boleh tengok balik dekat YouTube. Okay? Boleh? Boleh Puan. Next. Ini adalah exercise. Exercise ni nanti saya akan tangkap gambar dan share kat dalam WhatsApp group. So overall untuk hari ni sebenarnya awak dah belajar macam mana nak kira determinant untuk 2x2 dan 3x3. Matrix 2x2 dan 2x3. Lepas tu awak nak tahu dia punya inverse ataupun songsangan untuk matrix tersebut. Okay, matrix untuk matrix 2x2 dia punya formula dia mudah sebab 1 per determinant A, okay, darab dengan D, negatif B, negatif C, A. Okay, tapi untuk 3x3 dia banyak sikit cara dia. So kalau awak tak berapa nak ingat boleh tengok balik dekat video yang saya share dalam YouTube nanti. So sampai sekarang ada masalah, ada soalan nak tanya? Tak ada Puan. Tak ada. So Tak ada. alhamdulillah. Dan punya kelas dekat Zoom di sini, tapi exercise ni saya akan share kat dalam awak punya WhatsApp group. Okay, kita boleh tutup dengan surah dan tasbih kifarah wal asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.